Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Sebelum tu, saya kenalkan diri. Nama Nafati Azani binti Roslan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Rakaman video ini hanya untuk tatapan saya dan lecturer. Dan video ni tak akan disebarkan di merata platform. Nama saya Amira Suhana binti Zakaria. Dan saya student daripada Universiti Sultan Zainuddin Abidin, Terengganu. Dah semester berapa? Dah semester 2. Oh, daripada diploma. Daripada diploma masuk degree. Oh, teruslah. Terus. Ambil program apa dekat UNIZA? Saya ambil program ijazah perakaunan dengan kepujian. Dulu time form 5, time sekolah menengah memang ambil akaun lah? Tak, saya sekolah menengah saya ambil aliran agama. Cuma bila masuk uni dia melencong sikit lah dekat akaun sebab minat kira-kira kan, minat macam sebab time form 3 saya macam ada ambil kemahiran hidup. So dia ada buat akaun tu kan. So dekat situ dia macam minat lah dekat situ. Jadi bila dah masuk form 5 sebelum tu dah fikir dah rasa macam minat nak jadi accountant. Jadi itulah yang ambil course account tu. Oh, jauh kan? Jauh. Macam mana boleh tak nak adapt pembelajaran baru tu time kita dah diploma? Benda tu macam susah sikit lah untuk kita yang baru ni. Tapi asas yang bukan tak ada asas langsung kan account. Dia lebih beza dah dengan orang yang ada asas tu. Tapi bila masuk tu macam time masuk tu dia macam ajar balik semula. Cuma kita kena fokus lah. Kena cepat catch up sikit daripada orang yang dah ada basic kan. Sekarang ni belajar dekat PDPR kat rumah lah kan? Dekat sebab yelah PKP kan. Macam sekarang ni kan kita belajar online. Jadi banyaklah masalah yang saya hadap dekat rumah ni. Macam contohnya masalah data. Data kan sebab kita belajar online. Jadi kita kena fikirlah data mana yang sesuai dekat rumah kita, yang mana yang coverage dia kuat dekat rumah kita. Sebab yelah pakai Google Meet, pakai tu kan semua macam pakai banyak sangat data. Macam kalau nak beli wifi macam yang berbulan bayar, ikut bulan tu macam tak berapa nak mampu jugalah. So jadi kita cari yang unlimited dan ada hotspot banyak untuk kita senang nak Google Meet, untuk, nak Zoom. Betul. Untuk online kelas lah. Itulah salah. Itu yang paling utama sekali lah. Memang tu masalah paling utama sekali memang data lah. Mula-mula tu memang try and error lah data tu cari. First belajar. Memang try and error. Lepas tu masalah saya yang lain macam persekitaran kita lah. Biasalah dekat rumah kan. Persekitaran bising. Tambah dekat kampung, duduk pula dekat tepi jalan. Jadi bunyi macam-macam lah. Kereta, bunyi lori. Biasalah tu. Time kelas macam-macam gangguan suara, bunyi. Tambah dekat kampung ni kan macam tempat sawah pula kan. Jadi macam bila sampai musim nak menuai tu adalah mesin padi lah apalah kan. So bising lah. Mengganggu sawah kan. Jadi bunyi tu kan bising. Jadi kadang-kadang mengganggu lah masa untuk nak fokus. Untuk fokus tu. Masalah lain yang saya hadapi lah waktu online kelas ni untuk tugasan tu. Macam nak cari kumpulan untuk kita buat tugasan. Sebab yelah biasalah daripada dulu lagi kalau kita macam ada tugasan memang ada berkumpulan, ada individu. Jadi kalau individu tu tak apalah kita buat seorang-seorang kan. Jadi kalau yang berkumpulan tu dia jadi susah sikit. Sebab saya ni macam baru masuk degree, saya masuk degree memang time PKP. Jadi bila masuk degree tu tak memang kenal kita orang. tak kenal orang. Tak kenal memang macam kita macam zero lah, kawan kita tak ada kan macam tu. So jadi bila part nak kena cari group tu dia macam jadi susah lah kat situ. Macam kita tak kenal orang. Jadi dan kita tak tahu perangai dia macam mana kan. Macam dia ni jenis yang buat kerja banyak. Okey ke buat kerja. Macam dia ni respon. Banyak respon ke tak. Macam bagi tak pendapat dia. Macam
kalau macam kita bahagi tugas tu macam berjalan tak kerja dia tu kan. So jadi macam dekat situ pun kita dah banyak fikir lah dekat situ. Kau cakap ni, kau pernah ada. Lepas tu saya macam pernah lah jadi kan, bila ada kerja tu, macam ada satu kerja tu, jadi saya macam ambil je lah siapa, macam tanya je dalam grup siapa nak masuk kumpulan kan. Jadi macam bila orang respon tu saya, jadi bagilah macam kita bagi link je grup kan, nanti orang join je kan. Jadi macam bila dekat situ kita okey je lah, mula-mula macam okey lah, dah ada grup, so situ dah settle dah. Cuma bila sampai time nak buat tugasan tu, macam mula-mula kita macam kena bincang dulu lah tugasan tu untuk apa kan, bahagian tugas tu kan. Jadi bila nak bahagi tugas tu, kat situ macam ada silent reader kan. Kita macam bila kita cakap tu kita nak bincang, tapi macam ada yang ahli lain je, ada ahli lain yang senyap. Jadi macam tak bagi langsung pandangan dia macam diam je. Jadi situ pun kita jadi macam marah lah kan, kenapa diam je, macam ini kerja kumpulan. Sebab kita mestilah kita bila buat kerja tu mesti kita nak markah banyak kan. Jadi kita rasa macam tak adil lah kalau kita buat seorang-seorang, macam kita buat yang buat kerja ni je yang macam betul-betul rumus nak buat, tapi dia dapat markah beri-beri je kan. Jadi macam tu tak kira lagi dengan yang lewat hantar. Yang lewat hantar tu kan. Jadi macam bila dah sampai due date tu, macam dah due date tu baru macam terhege nak atas kita. Pasal orang macam, nak orang nak combine lagi, nak gabung lagi kan. Tu pun macam ambil masa juga kan nak gabung. Jadi macam terlalu dia macam jadi tekanan lah untuk kita. Lepas tu ada yang macam jenis free rider kan, orang panggil free rider lah, orang yang ahli kumpulan yang tak buat kerja tu, dapat makan free. Dapat makan free. Jadi kita jadi geram lah kat dia, jadi marah. Jadi bila benda tu jadi, saya rasa macam okey, akan datang macam tak nak ambil dia ni dah. Tapi bila sampai satu masa tu macam kita dah tak nak ambil dia, tapi bila dapat lagi tugasan lain, macam kita terpaksa juga ambil dia. Sebab yelah orang dah ada grup lain kan. Macam bila kita macam dah ada grup kan, macam biasa kalau orang tu rasa dia kawan kita yang lain tu, ahli grup kita yang lain tu macam function gila lah buat kerja kan. Jadi dia macam nak stick je dekat grup tu. So bila dapat je tugasan lain, macam kumpulan tu pun macam kena ahli dia pun kena sama kan. Jadi dekat situ pun macam kita terpaksa je terima dia. Macam tak boleh lah kita nak tolak dia kan, kena terima juga. So situlah masalah dia, macam tekanan untuk kita lah dekat situ. Tu pun memang susah lah. Paling mengganggu emosi saya lah, yang paling saya tak boleh nak macam betul lah tak boleh nak terima langsung, tapi macam yang paling stres kan saya, macam belajar dekat rumah berbeza dengan belajar dekat U lah. Bila dekat rumah ni kelas tu, masa untuk kita belajar tu tak lama sangat sebab kan online. Jadi lecturer pun macam dia faham lah kita punya keadaan. Jadi data pun macam tak berapa nak okey. So masa pembelajaran tu daripada macam 3 jam dia jadi macam sejam setengah ke 2 jam ke. Dia macam pendek kan. Jadi pembelajaran yang ada tu dia ubah jadi assignment ke forum, quiz. Jadi dia makin banyak tau. Assignment makin banyak, quiz makin banyak. Kadang-kadang tu sampai macam setiap kelas tu ada quiz, ada forum kena jawab. Jadi benda tu boleh streskan lah kita, boleh stres lah. Jadi macam setiap tu kena jawab quiz, kena jawab forum. Lepas tu ada assignment, due date pula dekat-dekat kan. Jadi macam stres lah. Jadi banyak benda kita kena kejar. Jadi benda tu membuatkan emosi kita tak stabil. Kadang-kadang bila jadi macam tu, kita kat rumah ni sampai macam rasa nak marah kan. Tu mengganggu emosi kita dekat rumah. Berapa jam kredit yang ambil sem ni? 22 je. Oh, berat. Yalah sebab bila dia jam kredit makin banyak lah subjek tu, makin banyak lah assignment tu. Dia juga kadang-kadang rasa macam tu sebab yelah kita terlampau stres kan. Jadi macam belajar online pun dia
dia bukannya kita tak faham, tapi dia kurang faham sikit bila dekat ni. Sebab dia lebih faham, terutama macam saya ni kan belajar akaun. Jadi benda tu banyak mengira dan macam dia perlukan dia perlukan cikgu ajar dekat lecturer ajar dekat depan kan. Jadi macam nak tanya pun senang. Tapi bila kita online ni, saya jadi macam nak buka mic tu takut tau. Dia macam dia takut nak buka tu, rasa macam dia nak tanya tapi takut nak buka. Tu salah satu yang saya rasa lah bila online ni. Jadi bila jadi macam tu, saya jadi tak faham lah subjek lagi tu. bertambah. Lagi bertambah lah, macam tak faham dia. Jadi rasa macam betul ke keputusan kita sama belajar ni kan. Sebab bila jadi macam ni kan, PKP nya memang macam bukan selalu juga, bukan kata jarang-jarang, selalu. Sebab kita stres kan dekat alui. So bila kita stres tu, macam kita nak ambil masa kita sorang-sorang. Bila macam kadang-kadang tiba-tiba adik kita datang tanya kita, so kita jadi automatik rasa macam nak marah dia tau. Macam nantilah macam marah kan, nantilah tak payahlah, lagi tengah stres macam tu lah, macam marah je. Tapi bila lepas kita marah tu, kita rasa lah sebab kita memang kita salah kan, sebab bukan dia yang tu, tapi kita yang salah sebab kita stres. Jadi kita rasa bersalah kat situ lah. Kita luahkan pada tempat yang tak betul. Tak betul. Selain daripada masalah tu, ada masalah lain yang rasa nak share je selagi mana yang awak rasa keluarga tak berapa nak faham lah kita online kelas ni kan. Jadi bila macam dulu belajar dekat sana, macam kita boleh fokus je dekat satu itulah, belajar je lah. Bila dekat rumah ni kita kena fokus banyak benda. Jadi macam kadang-kadang tu kita punya family tak berapa nak faham yang kita ni ada online kelas. So macam masa kita online kelas tu pun macam diganggu lah kan. Jadi macam kita jadi macam alah, kenapa diorang macam kita tertanya-tanya ni, kenapa tak faham kita ada online kelas kan, patutnya faham lah. Tapi kita tak boleh nak salahkan juga kan. Sebab family kita pun macam baru lagi. So diorang pun macam baru lagi. Diorang nak kena adapt juga. Tak tahu masalah. Tak tahu. Betul. Apa lagi masalah yang awak adapt time online class ni? Masalah tambah-tambah sekarang dah masuk minggu yang ke 10, 11 kan. Jadi masalah yang saya hadapi sekarang ni mid test kan. Mid test waktu dia tu macam kita kena cari lecturer nak buat waktu tu kalau boleh luar daripada waktu kelas. Jadi masa dia tu kadang lecturer terpaksa ambil waktu malam kan. Jadi waktu malam ni biasalah line pun tak berapa nak kuat malam-malam. Jadi dengan hujannya lagi kan, musim sekarang ni hujan lah, buruh. So bila online kan kita kena buka benda-benda tu. Jadi bila buruh tu jadi macam takut sikit nak buka. Tapi kita kena jawab. Jadi kita buka je lah, jawab. Tawakal je lah kat situ kan. Jadi macam time test tu masa test tu yang paling mencabar sekali lah. Sebab kita macam saya kan akaun, jadi kena kira-kira. Jadi situ semua pakai tangan kan. Bila kira-kira kena scan lagi, kena hantar. Jadi waktu tu jadi macam kelam tau. Jadi kelam kabut. Nak bila kita jawab tu masa contoh macam lecturer bagi 40 minit saja. Tapi masa satu soalan tu banyak soalan. Jadi bila banyak soalan tu macam 40 minit tu sempat untuk jawab soalan. Bila tak sempat tu macam jadi kita tinggal. Kadang-kadang bila kita dah scan tu jadi problem dekat line internet pula. Sebab kita nak upload dekat dalam tu pun masa lagi. Jadi bila line internet problem pun dia loading lagi. Bila sistem dekat macam saya pakai panggil klip lah sistem tu. Jadi sistem tu pula macam terlalu ramai sangat orang guna, dia jadi down sekejap kan kadang-kadang. So dia jadi lambat. Dia loading tu lama sampai kadang-kadang tu terlepas waktu due dia. Lepas tu lagi yang paling saya rasa
terbeban je lah waktu online kelas ni kan. Online kelas ni paling selalu sekali rasa macam nak tangguh, rasa macam nak berhenti belajar. Sebab online kelas ni terlalu stres untuk bukan setakat saya je, kawan-kawan saya pun rasa macam tu juga. Kadang-kadang tu kita orang selalulah sembang-sembang dalam grup kan, selalu sembang, rasa macam nak berhenti belajar. Sebab dekat rumah ni, bila belajar kat rumah ni terlalu stres untuk kita, susah nak adapt. Walaupun kita dah online kelas lama, tapi susah sangat nak adapt dengan online kelas ni sebab kerja banyak, makin lama makin bertimbun, komitmen tu berat sangat kan. Jadi rasalah nak berhenti belajar tu, rasa macam sebab kita dah macam dah tak boleh nak adapt dah online kelas ni. Cuma yang jadi rasa macam okey balik tu bila kita fikir balik dah habis duit dekat situ. Dah habis duit dah. Jadi kita kena teruskan juga. Tapi kita perasaan stres tu sentiasa ada lah. Jadi macam kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang saya turun. Jadi masalah dekat situ lah. Lagi satu masalah dia, kita susah sikit nak fokus dekat kelas tu. Jadi sebab dekat rumah kan. Jadi masalah dia macam kita rasa macam susah nak, bila kita susah nak faham, jadi kita nak tengok, kita jadi tengok phone, kita main, kita macam biar je lecturer cakap biasa. Jadi kita main phone sebab banyak sangat, dia macam banyak gangguan lah kalau kat rumah. Kalau macam dalam kelas, kalau dekat kita boleh macam dalam kelas memang kita kena fokus lah sebab lecturer memang nampak kita kan. Jadi dekat rumah ni itulah masalah dia. Kita tak faham, lepas tu kita pun tak berapa nak pandai nak bahagi masa tu, kita tak berapa nak fokus dekat belajar tu. Mak ayah okey. Bila saya mak ayah faham tak awak belajar online ni? Tu pun susah sikit lah benda tu kan. Jadi macam kita kena tolong mak ayah kita ke apa kan. Jadi bila kadang-kadang macam tengah online, tiba-tiba mak ayah kita datang ataupun adik-beradik kita lah macam nak minta tolong ke apa ke kan. Jadi macam kita bila kadang-kadang pun kita cakap tengah online kelas kan, tapi macam diorang terlalu memerlukan bantuan kita. Jadi kita terpaksa jugalah tinggal kejap, berlari-lari lah kita pergi tolong sekejap kan. Jadi macam susah sikit lah dekat rumah. Lepas tu mak ayah kita ni macam tak berapa nak faham yang online kelas ni bukan setakat macam lecturer waktu dia tu bukan untuk bukan sahaja pada online saja, macam Google Meet saja, bukan setakat tu je. Jadi mak ayah tak faham. Mak ayah kita ingat yang kita punya kelas tu hanya pada time situ je, time online saja, bukan tapi sebenarnya lepas kita habis tu kita ada kerja lagi. Macam lepas je habis tu kita kena buat quiz, kena ada forum, kena jawab quiz lepas pembelajaran kan. Kena ada forum. Kadang-kadang macam sebab lecturer kadang-kadang ada yang lecturer tak ambil kehadiran. Kehadiran dia bergantung pada quiz, pada forum. Mak ayah tak faham lah dekat situ. Dia ingat dekat kita online kelas je, lepas tu habis. Jadi macam diorang macam memerlukan kita juga waktu yang tapi kita tak boleh nak bagi komitmen dekat dia orang sebab kita kena jawab juga kuis tu sebab kita markah kadang-kadang untuk kehadiran. So benda tu jadi macam kita kena wajib buat lah dekat situ. Jadi mak ayah tak berapa nak faham dekat situ lah. Kadang-kadang mak ayah kita ni mengadu lah dekat kita. Kenapa duduk dalam bilik lama sangat kan, berjam-jam dalam bilik. Dia ingat macam kita tak buat apa, macam kita main phone je dalam bilik. Tapi sebenarnya sebab kita handphone tu macam benda utama. Benda utama. Tapi sebenarnya yelah bila belajar online ni bukan setakat guna laptop je, phone guna nak berhubung dengan kawan-kawan, bincang, nak tanya lecturer. Jadi macam diorang macam tak tahulah dekat situ yang kita buat apa lama-lama dalam bilik. Macam kadang-kadang pun mak ayah kita macam terasa yang kita kan, terasa macam kenapa macam dah kurang bercakap, kurang sembang. Terutama minggu-minggu final, minggu-minggu yang hektik tu lah paling tu kan. Memang macam mak saya pun selalu dulu macam
dia kata kenapa jarang dah bersembang dengan dia sekarang kan. Tapi macam kita nak buat dia faham lah yang kita ni kita bagi komitmen dekat kita punya pelajar. Jadi kita kena buat assignment sebab assignment makin bertimbun kan, makin banyak. Kalau kita tangguh, kalau kita lagi datang. Betul, lagi lah ni. Jadi dia tak faham kat situ lah. Macam mak ayah, bila mak ayah kita terasa kita rasa bersalah lah kan. Mesti kita rasa bersalah. Jadi macam dekat situlah jadi macam gangguan emosi lagi dekat kita. Jadi kita rasa bersalah apa semua kan. Itulah dia jadi macam mak ayah kita tak faham kan kita online kelas ni. Jadi itulah jadi stres. Kesian kat mak ayah, kesian kat diri sendiri. Betul. Itu antara masalah yang awak rasa macam susah sangat nak adapt lah, susah nak terima time kita online kelas ni kan. Saya adalah beberapa cadangan yang saya nak kemukakan, tapi ini terpulang kepada awak sama ada awak nak ambil cadangan saya ataupun awak tak nak ambil pun saya tak apa, just cadangan ni. Antara cadangan saya kalau macam masalah antara masalah mak ayah kita tak faham kita terlampau lama dalam bilik semua tu kan. Antaranya macam awak boleh cerita dekat mak ayah sebelum kelas, mak saya ada akak ada kelas time ni pukul berapa sampai pukul berapa, dah habis kelas akak ada quiz akak dia kena jawab time tu juga. Kalau tak jawab time tu kemungkinan besar akak tak dapat markah. Bila tak dapat markah boleh mengganggukan final akak. So kat situ mak kita dah faham, okey anak aku ni duduk dalam bilik bukan sekadar nak main handphone, bukan sekadar nak menghadap laptop. Kadang-kadang mak ayah kita macam tengok handphone dah berapa lama sangat tu kan dengan handphone. So kita boleh fahamkan mak ayah kita dululah. Itulah paling utama sekali, kita kena fahamkan mak ayah kita. Dan kadang-kadang ada saya tanya kawan saya lah pendapat dia, orang cakap ada setengah student yang diorang bagi jadual belajar kat mak ayah, cakap okey mak time ni ada kelas. Bukan tak kasih mak nak mengganggu, just nak cakap mak faham lah saya time saya nak belajar. Sebab bila kita kelas, tengah kelas ni dah khusyuk kan, tiba-tiba mak ayah kita panggil kita. So benda tu boleh mengganggu kita punya fokus. Lepas tu seterusnya macam mana kita nak fokus time online tu, yang saya boleh cadangkan lah, buka kamera. Bila kita buka kamera, kita akan rasa macam ada eye contact dengan lecturer. Automatik kita rasa macam okay, lecturer akan nampak aku bila aku buat benda yang kalau kita main handphone pun boleh nampak kan gaya kita. Lepas tu kalau jangan rasa malu bila kita seorang je yang buka, kawan-kawan lain tak buka. Bila kita seorang je buka, kadang-kadang auto lah lecturer akan petik nama kita je. Okay, so Ana faham secara tak langsung benda tu memang kenapa aku je kena soal, kenapa aku je. Tapi benda tu kebaikannya bila kita tahu lecturer nak attack kita. So, bila kita tahu lecturer nak tanya kita akan dah bersedia. Okay, aku kena fokus, aku tak boleh tinggal satu point pun. So kita tak akan nak rasa buat benda-benda yang boleh mengganggu fokus kita. Sekarang ni kalau bukan gangguan daripada luaran, gangguan kita sendiri. Time kelas lah kita nak tengok media sosial, time kelas lah noti WhatsApp masuk, time kelas lah noti IG masuk. Benda tu kadang-kadang memang auto kita dah fokus. Okay, cadangan seterusnya pasal data kan. Kita belajar kat online, kat rumah ni data kita tak tahu yang mana yang bersesuaian. Maksudnya coverage yang kuat. Macam kita duduk kampung lagi dah kadang-kadang susah. Tapi boleh lah macam contoh kalau kita tak boleh nak Celcom lah, contoh line Celcom tak okey kat rumah kita, kita cuba cari line lain, guna line Maxis ke. Sebab sekarang dah banyak sangat internet ni menawarkan package-package yang harga student, ada harga sebulan unlimited, boleh yang hotspot yang maksudnya tak harganya tak mahal lah. Cumanya effort kita kat situ dan kita perlukan pengorbanan sikit lah dari segi kos pembelanjaan. Sebab yelah benda tu kena beli baru. Kalau tak mau kita cuba. Tapi kadang-kadang macam kalau dalam rumah kita tu bila kita duduk orang tamu dan kita kurang, kadang-kadang kita duduk kat dapur dan kita ada kuat. So itu pun boleh macam orang kata usaha kita tu kena lebih sikit lah nak betul-betul cari coverage yang okey. Dan pengalaman saya, time saya first belajar online juga, pernah lah saya sampai pergi belakang rumah nak cari line semata-mata kan. Tapi bila berapa lama kita nak duduk belakang rumah panas-panasan, kalau malam nak buat tugasan macam mana kan. So terpaksalah
cari line internet yang lain. Telco lain. Dia cari yang lain bila dah sesuai. Sekarang kita nak pasang wifi mahal. So benda tu macam tak berkemampuan sangat lah. Kat situ Betul. Kat situ cakapnya usaha dengan pengorbanan duit tu kita kena adalah sikit kan untuk belajar ni. Lepas tu ya pasal keadaan rumah kita yang nak tak selesa kan time pembelajaran. Mungkin time kita kelas kita boleh pasang earphone ke, tak nak bagi ada gangguan suara. Kadang-kadang sebab bila kita tengah kelas tiba-tiba macam-macam lah bunyi persekitaran, bunyi dalam rumah kita tu sendiri, adik-adik kita, mak ayah kita, bunyi luar lagi kan. So bila kita pakai earphone, insya-Allah benda tu akan boleh kita nak fokus dekat kelas je. Lagi saya nak minta pendapat awak, macam yang saya cerita tadi pasal waktu test yang macam terlalu terhad lah, macam jadi kelang kabut untuk kita nak siapkan tugasan tu. Carangan yang saya boleh kemukakan antaranya cuba berbincang dengan lecturer, dengan rakan-rakan kelas. Contoh kalau kelas kita time pagi, tapi lecturer kita cakap dia nak buat test malam. Malam bukan waktu kita belajar. Online kan, bukan, maksudnya bukan waktu kita nak selesaikan tugasan lain kan. Bila kita quiz online ni mesti kita kena siapkan time tu, masa tu kan. So kadang-kadang internet kita meragam, maybe kita boleh bincang dengan lecturer, bincang dengan kawan-kawan. Apa kata macam kita slow talk lah dengan lecturer, cakap saya ada masalah bila saya malam, kadang-kadang line saya ada masalah, kadang-kadang hujan, saya susah nak sebab saya duduk kampung. Maybe benda tu boleh dibicarakan. Lecturer akan faham. Lecturer tak kejam sebab lecturer pun, diorang pun bukan kita je kena berperang dengan data ni. Kadang-kadang time kita kelas pun lecturer pun ada masalah data sebab kita menggunakan itu bukan kita punya kawalan. Data internet bukan kita punya kawalan kan. Jadinya bila kita cakap dengan lecturer akan faham kita, mungkin dia akan bagi masa yang lebih sesuai. Kita boleh berbincang lah dengan dalam grup WhatsApp kan. Kita ada grup Telegram, grup WhatsApp. Bincang mana masa yang sesuai. Bila dah seorang cakap waktu ni, ramai cakap okey lah waktu ni, waktu petang ke kan. Sebab petang macam dah relax sikit, tak ada kelas yang padat. Mungkin time tu kita boleh buat quiz ke doktor. So doktor cakap okey, benda tu boleh dibincangkan lah sama-sama atas semua suara. Tindakan yang kita boleh buat lah time kita belajar kat rumah ni, macam mana kita nak bagikan masa, macam mana kita nak kafar mak ayah. Semua tu kan kita dah tahu dah apa cara nak menyelesaikan kita punya masalah ni kan. So tindakan kita bila kita belajar betul-betul. Bila kita kelas, kita fokus kelas tu betul-betul. Bila kita nak buat tugasan, kita macam bajet, okey aku mesti siapkan dalam masa berapa hari. Contoh assignment tu dah dapat awal dan lecturer bagi tempoh seminggu. Okey, aku kena siapkan dalam masa 5 hari. Kalau kita cakap alah tak apa, seminggu lama lagi, kita buat last minute. Memanglah orang kata last minute ni normal bagi student, tapi sebenarnya benda tu boleh kesan yang tak baik buat diri kita. Kita tak tahu. Emosi terganggu. Lepas kita tak tahu kalau di saat akhir tu kita problem. So benda tu macam berisiko sangat lah kalau kita buat last minute ni. Jadinya bila kita dah ada masa yang terhad, okey aku target aku nak siapkan ni. So kita akan fokus time tu. Tu dari segi kita nak selesaikan kita punya tugasan lah. Kalau dari segi nak kita fahamkan mak ayah pun, kita dah tahu dah macam mana kita cakap dengan mak ayah kita bila mak ayah kita perlu pertolongan. Contoh kita dah habis kelas, dah habis quiz, dah rasa macam okey, takkan kita 24 jam terperuk buat assignment kan. Mestilah kita akan keluar. Bila kita keluar tu, kita jangan bawa emosi kita keluar. Kita jangan dalam bilik kita stres. Takkanlah kita kat luar pun kita nak stres. Kesianlah dia orang nak jadi tempat kita lepaskan. Maybe banyak sebenarnya cara kita nak luahkan kita punya stres tu kan. Kita kena ada dalam seminggu tu. Contoh Ahad kita tak ada kelas kan. Contohnya lah Ahad tak ada kelas. Okay, maybe hari tu kita rehat. So rehatnya contohnya bukanlah rehat tu tak pegang langsung assignment. Contohnya macam adalah sedikit masa untuk diri sendiri tu kan. Lepas tu bila kita dengan keluarga, kita manfaatkan masa kita dengan keluarga. Sembang dengan mak ayah tu, kalau masa kita ada tu kita gunakan. Banyak kebaikan
time kita belajar kat rumah ni, kalau kita nak tengok, kita dekat sangat dengan mak ayah kita, banyak sangat nak boleh membantu meringankan beban mak ayah kita. Masa kita pun akan jadi mudah kita nak mencari maklumat. Sebabnya kalau kita duduk dekat kita kan nak bincang kawan kita, mesti kita kena berkumpul satu tempat. Nak bergerak lagi, makan masa. Lepas tu dah kita kumpul tu macam-macam ceritanya. Kalau kita kat rumah, kita semua guna online. So kat situ je sambil-sambil kita sembang dengan mak ayah ke, sambil-sambil kita tolong mak ayah ke, kita boleh buat dua perkara lah ceritanya. Dua benda semasa kan. Kita bila kita dah tak boleh adapt sangat, kita kena macam ada me time, kita kena cuba buat kita kena cuba macam mana nak happykan diri, macam mana nak selesaikan masalah tu. Jangan stres 24 jam nak stres dengan mak ayah, nak stres dengan saya pun nak stres dengan kita kena pandai lah nak adapt. Nak tak nak, kita kena terima juga pembelajaran secara online ni. Sebabnya kalau kita rasa macam kita dah penat, berehatlah seketika. Jangan berhenti buat selamanya. Maksudnya memang normal kita akan rasa aku rasa macam nak tangguh lah SEM. Kalau kita tangguh SEM ni, kita rugi. Betul, rugi masa. Kita anggarkan 4 tahun je. Tapi kalau kita tangguh lagi banyak masa. Mana tahu 5-6 tahun. Betul. Sampai bila kita nak belajar, kita nak kerja lagi kan. So macam kalau kita rasa dah penat sangat tu lah, kita berehat seketika. Jangan nak layan kita punya stres tu. Kadang boleh mudarat. Sebab banyak sangat kes yang murung ni boleh membuatkan kita rasa nak bunuh diri. Betul. Rasa nak makan ubat tidur, nak rasa macam aku nak tidur, aku tak nak diganggu. Sebab benda tu semua merisikokan kita. Kalau kita makan ubat tu macam-macam penyakit. Betul. Sakit buah pinggang lah apa. So, kita terlalu lebih kepada makan ubat kan. Ubat tak baik, tak elok sebenarnya. Kita kena rehat secukupnya, jaga pemakanan. Kalau kita sakit, bukan nak cakap fokus dan kelas, nak buat assignment pun dah tak bermanya. Betul. So bila kita jagalah kesihatan kita ni, jaga pemakanan, jaga kita punya masa, macam mana kita nak uruskan dengan baik. Yang terakhir, poin yang pasal kawan dalam grup tu kan, yang kita boleh rasa yang boleh kita cadangan, saya boleh bagilah. Berkemungkinan kalau terdapat dalam ahli grup kita, contohnya 10 orang yang silent, bukan silent, free rider ni 3 orang. 7 orang ni betul-betul lumus nak siapkan assignment tu kan. Lepas tu yang 3 orang ni hanya baca. Respon pun tidak, buat kerja janganlah cakap lagi. Macam mana kita nak selesaikan masalah 3 orang ni sebelum kita nak lecturer mesti cakap siapa tak buat kerja bagi nama kan. Tapi kita taklah kejam sangat. Kalau kita bagi nama free-free, maka dia kena potong dan teruk sangat lah pula kan. Cadangan saya, awak boleh PM tepi personal kan. Tanya dia ada masalah ke, kenapa tak respon langsung kat group assignment. Kita nak set kat assignment ni. Kenapa kalau dia tak bagi kerjasama, tak complete lah assignment kita tu kan, tak cantik lah, tak sempurna kan. Lepas tu cakap dengan dia, kalau awak tak nak buat, awak bernyata tak sebab apa awak tak nak buat ni. Sebab yelah kita kerja kumpulan kan, mungkinlah kita bersangka baik, kemungkinan dia ada masalah lain, ada masalah family, masalah peribadi, kita faham. Tapi dia pun kena faham, kerja dia kan. Kerja dia. So kita maybe lah kita cuba selotok dengan dia, bincang dengan dia slow-slow. Jangan nak bagi kita angin, dia pun nanti kita pergi serang dia. Lain pula jadinya kan. So kita cuba selotok dengan dia, kita cakap dengan dia, buat sama-sama untuk kita dapatkan markah target yang tinggi. Bincang dengan dia apa masalah dia. Boleh tak kalau dia ada masalah yang orang kata yang teruk, suruh dia slow selesaikan masalah dia tu, fokus kat dia punya assignment jugalah. Janganlah dia selesaikan masalah dia yang assignment dia tinggal kat kita pula kan. So sama-sama lah selotok orang kata kan. Kita tak naklah kejam bagi terus nama kat lecturer. Tapi kalau dah 2-3 kali tu wallahu alam lah, saya tak boleh cakap apa-apa lah kan. Itu salah satunya lah kita cuba. Kita cuba tolong dia untuk tolong dalam group. Itu salah satunya lah, berbincang lah orang cakap kan. Okay, yang terakhir sekali, terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama saya dalam sesi luahan ni kan. Awak cerita masalah awak tak pendam.
sekurang-kurangnya saya dapatlah meringankan sikit awak punya bebanan, tekanan, stres yang awak hadapi selama setahun belajar online ni. Sama-sama kita, cadangan saya bagi tu, awak boleh cuba, kalau awak rasa sesuai dengan awak lah nak terima kan. Kalau ada apa masalah lagi, boleh je kalau awak nak berhubung dengan saya untuk awak perlukan seorang untuk awak meluahkan, membantu awak, boleh je panggil saya ataupun hubungilah saya di WhatsApp, di mana-mana saja. Terima kasih.